Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak sambung terus menceritakan sesuatu yang cukup menarik pada hari ini. Simple, tapi saya sendiri masih orang kata apa, in awe. In awe tu maksudnya kagum dengan kejadian Allah. Setiap kali saya bertemu dengan kajian-kajian baru yang dijalankan, ada 15 sebenarnya apa yang dinamakan manfaat yang saya ambil top saja. Ada lagi 5 kecil-kecilan tu saya tak berapa fokus sangat, tapi yang penting ialah untuk kesihatan sekeluarga, terutama sekali bagi mereka yang dah atas pada 30. Saudara-saudara sekalian, nombor 1, kita kena tahu clove tea ni lebih baik kalau you minum sebelah malam. Dan dia cuma teh, berarti tidak ada kalori sebab dia kosong. Dan siapa pernah tengok bunga cengkeh, angkat tangan. Bukan perempuan, orang perempuan harusnya dah pernah tengok, terutama sekali mak-mak. Kalau tak tengok bunga cengkeh, sajalah. Tapi orang lelaki yang kadang-kadang kita pernah dengar tetapi kita tak pernah tengok, sebab dia unik, keras. Dan macam paku kan, saya pernah buat lecture dulu tentang bunga cengkeh dan manfaatnya. Tetapi malam ni saya nak cerita tentang tehnya pula. Kita lebih fokus kepada tidak ada kalori. Nombor 2, dia banyak manfaat. Nombor 3, kalau nak masuk dengan honey pun boleh. Nak bubuh sikit lemon pun lagi sedap. Sebab tergantung nanti, kalau saya kata 2 hingga 3 paku saja atau 2-3 biji saja dah cukup untuk satu cawan. Saya ulang, 2 hingga 3 biji you masuk nanti dalam air panas, ataupun yang paling abdal ialah you rebus. Kalau ada 3-4 orang kat rumah tu, cun lah, sebab kan you nak masak tu nanti api sama banyak pakai kan. So biar dia banyak, untuk katakan 3-4 gelas ataupun cawan, you letak dalam 1-2 liter, 2 liter banyak air, 1 liter cukup. Dan you rebus. Setiap satu cawan atau 1 gelas lebih kurang 2 hingga 3 biji ataupun paku yang saya panggil dalam bunga cengkeh punya design tu kan macam paku. Ambil 2 atau 3 cukup. Okey, saya ulang, 2 atau 3. Dan rebus dia atau rendam dia sampai warnanya bertukar jadi kuning-kuning, ataupun siapa yang suka nak lagi power, bagi dia gelap sedikit. Tapi jangan sampai jadi dark atau gelap terus sampai tak nampak macam teh lagi dah. Itu berarti dah terlalu over, macam orang masak overcook. So boleh tangkap cerita saya? Siapa yang boleh minum tanpa sebarang gula tak boleh lah kan. Tak masuk stevia pun tak masuk honey pun, tak masuk lemon pun. Amat baik lah, lagi bagus lah kan. Baik, campur dengan stevia atau campur dengan honey dan sedikit lemon. Saya ulang, sedikit ataupun 1 slice lemon. Nombor 1, kebaikannya untuk orang diabetik. Kadang-kadang cerita-cerita macam ni kadang-kadang macam tak percaya. Orang diabetes pun rupanya dia ada banyak cara untuk mempertahankan kestabilan gulanya. 1 ialah glukos untuk kontrol dia, dan nombor 1, dan saya rasa you kena tahu bahan aktifnya, sebab semua ataupun kebanyakan daripada kesihatan yang dipulihkan ataupun dibantu, saya ulang, dibantu, bukan sebagai ubat dia cuma membantu. Mana boleh bunga cengkeh nak diiktiraf sebagai ubat, tapi sebagai suplemen, sebagai herba untuk menyihatkan badan memang boleh. Sebab telah dibuatkan kajian banyak kalau tentang bunga cengkeh ni, terutama sekali daripada kawasan India lah, banyak buat research work ni. So dia ada satu bahan namanya eugenol. Saya ulang, eugenol. Tak apalah, tak ingat. Tetapi inilah bahan yang paling aktif, yang menyebabkan gula boleh orang kata apa, terkawal. Dan dia juga sampai ada setengah tempat tu orang kata apa, memang dia betul-betul orang kata apa, respect dari segi nak jaga gula. Sebab jarang simple herb dan buat cuma dengan teh je boleh mempertahankan kawalan gula. Nombor 2 ialah immunity. Tahu immunity? Kekebalan badan kita. Sebab dia juga
selain daripada eugenol, dia ada lagi bahan-bahan lain yang tinggi dengan antioksida. Seperti mana anda ingat, antioksida adalah salah satu daripada pembantu merawat banyak orang kata apa, penyakit-penyakit. Antioksida maklum saja lawan karat, lawan free radical, kan. Dan nombor 3 pula, tadi tentang immunity, dia yang paling orang suka sebab masalah UTI, urinary tract infection. Sebab dia ada mainkan peranan sebagai antibakteria, antivirus, antifungus. Wah, dahsyat betul. Dan saya kata apa, nombor 3 tadi ialah untuk oral health. Kebaikan untuk penjagaan kesihatan mulut dan gaham dan gigi. Tapi untuk menghilangkan bau mulut, sakit gigi, ataupun masalah bakteria infection, sebab dia ada satu lagi, bukan eugenol saja, tapi ada namanya eugenol acetate. Okay. Jadi banyak kebaikannya untuk bahagian oral, mulut. Baik, digestion, pencernaan memang terkenal. Walaupun dia kecil je, orang buat dek je untuk masak-masakan je, tapi dia lawan masalah yang kembung, masalah yang suka meragam, maksudnya spasmodik. Kadang-kadang dia boleh sakit memulas, dia cukup bagus. Juga untuk orang yang komplain selalu loya ataupun vomiting, ni bagus. Saya masih ingat masa saya kena kanser dahulu, semasa saya buat kemoterapi kan, loya dan sebagainya, memang orang tua-tua menasihatkan kita minum air teh sebelah malam. Kenapa sebelah malam? Ni satu soalan yang penting you faham. Bukan tak boleh minum pagi, bukan tak boleh minum petang, tetapi belah malam tu lebih afdal sebab dia ada kaitan dengan hormon-hormon yang sebelah malam nanti, untuk kebaikannya. Sebab antara yang penting kadang-kadang dia menyebabkan orang mengantuk. Jadi kalau orang mengantuk, kalau kita minum belah pagi atau tengah hari, tak sedap lah kan. Maksudnya tak terbaik lah, sebab kita nanti jadi ringan kepala, macam nak tidur je kan. So dia lebih bagus ambil sebelah malam. Itu salah satu sebabnya. Nombor 5 pula adalah untuk sakit sendi, sebab dia terkenal untuk meningkatkan balik apa yang dipanggil minyak hitam tu lah. Maksudnya sendi kita bila berumur tu, dia dah mula nak kering kan. Dan dia juga sebagai analgesic. Analgesic ni adalah bagi kurang sakit. Maksudnya macam Panadol tu, faham? Juga bagus untuk tulang, dan dia juga melawan radangan. Balik pada cerita eugenol tadilah. Eugenol ni macam dia punya king lah, dia punya boss. Yang saya kata apa tadi, setiap yang saya baca ni ada je perkataan eugenol mainkan peranan. Lose weight, menghilangkan atau mengurangkan berat badan. Yang ni pula tadi saya kata eugenol acetate. Yang ni pula methyl eugenol. Kan eugenol dia punya kepala, tapi dia mungkin ada sub dia. Saya pun tak pandai sangat ni. Di bawah chemistry pula, biochemistry ni. Okay. Methyl eugenol ni dahsyat sebab dia boleh meningkatkan metabolisme. Maksudnya dia boleh panaskan kita punya badan, dan dia mengurangkan pembentukan lemak, ataupun dari sudut absorption lemak, dia lebih orang kata apa, menghisap lemak. So absorption of lemak tu orang kata apa, boleh dikontrol. Kalau dia hisap semua lemak pun disimpan, bahaya juga. Maksudnya dia boleh orang kata apa, membalancekan masalah lemak. Kan bila kita kurangkan berat badan ni, bagus. Dan last kali tentang berat badan ni, dia mengurangkan selera makan. Bukanlah sampai tak mau makan, tapi tidak merasakan macam lahap nak makan banyak-banyak. Okay, dia control appetite. Okay, kita cepat. Nombor 7, mental well-being. Dahsyat. Dengan sebab tu bila you tengok kedai-kedai India,
Dia bagi, you ingat tak, selain daripada ada dia punya biji-biji lain tu, dalam banyak-banyak tu mesti ada bunga cengkeh. Kadang-kadang you akan tengok mereka ambil sebiji atau 2 biji, dikunyah-kunyah. Walaupun keras, tapi lama-lama dia boleh jadi hancur juga. Ambil lah setengah jam ke, sambil-sambilan you dah lepas makan ni kan. Dia juga sambil tu menghilangkan bau mulut dan sebagainya. Baik. So, mental well-being maksudnya kebaikan untuk mental kita dahsyat. Sebab ada satu lagi. Dengar ni. Saya nak sebut sekali ni, lepas tu kita lupa bersama-sama. Sebab namanya beta-caryophyllene. Boleh ingat? Lupakan. Tapi balik-balik, nombor 2 pula eugenol balik. Ni nombor 1 tadi, beta tu. Okay. Dan dikenal pasti sudah boleh mengekalkan ataupun menahan daripada proses Alzheimer's, dementia, tetap memory problem lah. Dan dia boleh meningkatkan emosi, mood kita. Mereka yang anxiety boleh diredakan, ya, depression. So, yang nombor 8 ni jangan terkejut tau. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Teh ni kalau kita nak minum, dia antara kawan untuk orang yang tengah kena kanser ataupun kena kemoterapi ataupun apa lagi, yang nak kita yang sihat-sihat ni, anti-cancer. Sebab apa? Sebab dia kuat dengan antioksida dan anti-inflamasi. Dua ni adalah musuh utama untuk kanser. Dia tak suka kepada dua benda ni. Dan lagi satu, eugenol tu terkenal dengan proses apoptosis. Apoptosis adalah memaksa waktu mati, kau mati. Dia tak boleh biarkan. Sebab kanser ni, dia malas nak dengar cakap ataupun malas nak ikut waktu dia untuk pergi. Dia tak mau pergi. Dia bahkan meningkat lagi banyak, maka tu yang jadi bengkak kan, jadi lam sana, bengkak sini, ni benjol kat sana, kadang-kadang naik ke otak tu lagi menakutkan. Betul tak? Jadi tuan-puan sekalian, saya mengharapkan anda ambil sedikit habuan yang Tuhan bagi sekecil bunga cengkeh. Ya, kita bersyukur kita kalau anda yang masih sihat, faham-fahamlah, jangan main dengan kesakitan ataupun jangan melawak dengan penyakit. Baik, respiratory system, pernafasan pun bagus. Apa lagi? Dikenal pasti headache dan migraine. Orang headache dan migraine, bahkan selalunya orang yang mabuk berjalan. Yang tu lain kali kita bawa ni bunga cengkeh bagi kawan seorang 2-3, suruh dia kunyah ataupun kemam sikit-sikit ke apa-apa, main dengan bunga cengkeh ni. Teh dia rasa, saya lupa nak cerita tadi, bagi mereka yang belum merasai teh bunga cengkeh, kalau you letak secukupnya antara 5 minit, 10 minit dalam air yang betul-betul panas, sudah mencukupi. Dan you boleh biar bunga tu ataupun biji cengkeh tu di dalam cawan you, tak ada masalah. Okay? Cuma kalau you rebus, jangan terlalu lama, sebab katakan you letak dah dekat 10 biji untuk 1 liter. Kan? 1 liter tu lebih kurang 2-3, 10 biji lah kan. Untuk satu cawan kan saya kata 2 atau 3 biji, betul tak? Jadi kalau 1 liter lebih kurang you letak 10 biji ataupun 12 biji pun tak ada masalah. Lebih pun tak apa. Cuma saya nasihatkan kalau terlalu gelap, dia dah mula pahit. Dia dah mula menyengat, maksudnya dia kuat. Bau dia okey, no problem, bau dia boleh tahan. Tapi setengah orang tak boleh minum sebab dia terlalu kuat dia punya orang kata apa, herba dia tu, rasa dia tu. Bukan pedas sangat, dia cuma pedak. Tahu tak? Orang utara kata pedak. Maksudnya dia rasa-rasa macam macam pedak ni apa? Macam coklat Hex tu. Okay? Tapi boleh minum. Cantik dan sedap.
sebenarnya. Liver detox bagus untuk liver. Liver adalah hati kita, amat penting untuk kita bantu dia untuk meregenerasikan liver cell. Sel pun sebab dia lah kilang yang paling banyak kerja dalam body kita kan. Dan untuk peningkatan bile. Bile ni amat mustahak untuk metabolisme lemak. Kalau ini semua sangkut, body kita pun boleh jadi sampai kuning, sampai tak berfungsi lagi dah. Baik, tidur. Memang saya dah sebut tadi, itu antara sebabnya kenapa saya suruh makan belah malam. Sebab dia boleh membawa kepada nak tidur. Tak semestinya you sampai tertidur, tapi senang tidur. Jadi eugenol lagi sekali memainkan peranan penting kan, dia dah lawan anxiety, dia menenangkan kan, jadi kita tenteram, apa lagi letak je bantal jalan. Betul? Okay. Dan bagus juga untuk skin health lagi sekali. Bila dia ada antioksidan dan anti-inflammation, sebab vitamin C dia tinggi kan, dia juga ada vitamin E, maka skin akan banyak mendapat manfaat. Okey, last dua, stres. Bagi mereka yang selalu risau macam dunia ni dia yang nak kena jaga, tolong ambil teh belah malam ni, cuba relax sedikit. Okey. Dan last kali kita tutup pada malam ini, terima kasih kerana sudi join saya, ialah untuk jantung. Terkenal apabila ada je bahan yang kuat, seperti eugenol tadi tu, dia pemainkan peranan ni untuk menghilangkan masalah oxidation tu, free radical. Yang banyak tu, dia mempertahankan sel kita tak rosak, perjalanan darah yang cantik, maka jantung pun cun. Sebab satu daripada punca kenapa jantung terkawal ialah dia orang kata apa? Vasodilatation. Apa perkataan vasodilatation ya? Pembuluh darah tu boleh membuka. Jadi dia tak orang kata apa, sangkut-sangkut perjalanan darah. Ya? Dia relax. Baik. Last kali amaran untuk mereka yang bleeding, senang berdarah ataupun tengah ambil ubat pencair darah, tolong jangan ambil teh ni sebab dia mungkin lebih menerukkan keadaan. Apapun discuss dengan doktor dulu ya. Walaupun satu cawan herba-herba ni jangan salah hari bulan, walaupun dia bermanfaat sampai 15, tapi kalau you over dan terlalu pekat, saya kata 1-2 cawan, you ambil sampai 5 cawan satu hari, tak elok lah ya. Apapun yang over memang tak elok. Digestion, kalau siapa-siapa yang ada cirit-birit, tolong tak payah sambung, mungkin kena ambil yang lebih dilute, yang lebih cair. Daripada kuning gelap, ambil kuning yang ringan. Warna dia tu. Brown dia tu jangan sampai tunggu gelap. Saya kata apa tadi? Betul. Sebab nanti ada orang yang boleh sampai sensitif. Hypersensitif. Maksudnya, you nampak macam 2 biji. Betul tak? Alah, apa benda ni kan? Try 1 biji dulu kalau tak pernah langsung. Sebab dalam perawatan ataupun dalam amalan medicine yang saya buat sekarang, semuanya kalau dapat alami, natural as possible. But anything natural, kadang-kadang dia boleh setengah orang tak serasi. So itu saja sebabnya. Dan tadi siapa yang ada diabetes, cek juga darah, takut nanti dia terlalu efektif, nanti dia boleh menurunkan sampai hypoglycemia pula. Faham tu? Okey, saudara sekalian, alhamdulillah kita sudah habis pada malam ini dan saya mengharapkan anda dapat sesuatu, boleh. Siapa yang ada medical problem, kita ada klinik di D&D headquarters, tetapi kita bukan klinik biasa yang ada ubat modern, injection, operation, no. Kita lebih kepada diet, lebih kepada natural therapy, lebih kepada nak cek rambut. Kenapa? Daripada akar rambut tu kita boleh tahu you dah ada toxic metal atau tidak. Kita nasihatkan cara mana yang boleh sealami mungkin. Itu caranya. Okay? Itu tidak berarti kita tak bekerjasama dengan
perawatan moden. Bahkan kalau emergency, kita hantar dulu ke hospital. Baru kita nak jumpa. Faham tu? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di waktu yang terdekat. Semoga hidup anda bahagia. Akhirat anda syurga. Senyum-senyum, sok more. Dan let go and feel good all the time. Bye. Jumpa lagi.